Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan kajian analisis teks yang kami lakukan bertajuk analisis aspek dan ciri-ciri dialek geografi di dalam lagu. Sebelum kami memulakan perbincangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Harith Ibn Risham dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Afiq, Ko Yizwan, Syami Fakihin dan juga Abang Muhammad Aiman. Apa itu dialek geografi? Dialek geografi mengikut Nik Safia Karim dalam bukunya yang berjudul Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran bermaksud suatu bahasa mungkin mempunyai banyak variasi bergantung pada sejarah perkembangannya, jumlah penduduk dan luar daerah penyebaran. Variasi bahasa juga tak asing akibat ruang geografi yang berbeza. Perbezaan sebutan dialek geografi juga merujuk kepada perbezaan tempat asal penggunaan tersebut dan variasi bahasa yang wujud akibat faktor pengguna. Manakala, mengikut Asmah Haji Omar dalam bukunya yang berjudul Susul Galur Bahasa Melayu, dialek geografi bermaksud memberi keterangan kepada kejadian-kejadian yang berlaku dalam sejarah bahasa yang berkenaan yang menurunkan dialek-dialeknya atau perkembangan yang berlaku dalam masing-masing dialek itu secara tersendiri atau secara berkaitan dengan dialek-dialek yang lain. Seterusnya, ciri-ciri geografi. Dalam variasi dialek geografi, ia dapat dikenal pasti perbezaan antara dialek dan bahasa standard daripada bentuk-bentuk bahasa yang dipertuturkan. Contohnya, bahasa standard digunakan dalam situasi formal, manakala dialek digunakan dalam situasi yang tidak formal atau lebih tepat lagi sebagai bahasa basahan. Kelainan bahasa atau dialek dari beberapa tempat ini membawa perbezaan dari segi sistem dan struktur bahasa tersebut yang merangkumi aspek fonologi, morfologi, leksikal, sintaksis sehinggalah aspek semantik. Okey, faktor-faktor kewujudan dialek. Dialek terdiri daripada beberapa faktor, iaitu faktor geografi, politik, penjajahan, perdagangan, masa dan seumpamanya. Dari segi geografi, dialek ini muncul hasil daripada wujudnya perbezaan dari segi udara, keadaan negara, suasana, bukit bukau, sungai-sungai dan laut, yang mana faktor-faktor ini telah menyebabkan manusia menetap di tempat-tempat tersebut. Hal ini secara tidak langsung telah telah menyumbang kepada perkembangan bahasa yang tersendiri di sesetengah tempat. Okey, seterusnya faktor yang berikutnya adalah politik. Di Malaysia, dasar politiknya telah membahagikan negara Malaysia kepada unit-unit politik yang lebih kecil, iaitu negeri. Unit-unit kecil yang disebut negeri ini yang akhirnya telah menimbulkan pelbagai dialek dalam bahasa Melayu di Malaysia. Antara dialek-dialek yang wujud berdasarkan unit yang dipanggil negeri ini adalah seperti dialek Melayu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor penjajahan. Melalui penjajahan, penjajah akan meninggalkan warisan linguistiknya semasa sesuatu kawasan yang dijajah. Misalnya di negara India, kebanyakannya masyarakatnya lebih fasih bertutur dalam bahasa Inggeris berbanding dalam bahasa India itu sendiri. Hal ini kerana penjajah British yang menjajah India dahulu telah menyemai dan meninggalkan warisan linguistik mereka di India. Okey, jenis dialek yang digunakan dalam kajian. Jenis dialek yang telah digunakan dalam kajian ini adalah dialek geografi. Negara kita mempunyai 5 pecahan zon yang masing-masing adalah tidak serupa pertuturan dialeknya, dan juga penyampaian lagu yang dicipta turut dipengaruhi oleh 5 pecahan zon tersebut. Zon-zon ini ialah zon utara yang terdiri daripada negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Zon pantai timur pula terdiri daripada Kelantan, Terengganu dan Pahang, Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur merupakan zon tengah. Zon selatan pula terdiri daripada Negeri Sembilan, Johor dan Melaka, dan akhir sekali ialah zon Borneo terdiri daripada Negeri Sabah dan Sarawak. Okey, untuk teks kajian, antara lagu yang kami gunakan di dalam kajian ini adalah Apa Konai Jang, Lebaran Merah Kuning, Durian dan Berbunga, original Sabahan, Sumandak Sabah, Anak Perlih, Pesta Pindang Sungai Nibong,
Joget Tari Lenggang. Lagu-lagu ini merupakan lagu yang datang daripada pelbagai dialek geografi sesuai dengan tajuk yang dibincangkan di dalam tugasan ini. Lagu ini datang daripada pelbagai geografi seperti Negeri Sembilan, Selangor, Sabah, Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Pahang. Yang seterusnya adalah fonologi dalam dialek. Menurut Frank Parker, fonologi ialah satu bidang yang mengkaji sistem bunyi berdasarkan rumus yang menentukan aspek dalam sebutan. Dengan kata lain, fonologi ialah pengetahuan tentang kosakata fonem sesuatu bahasa. Selain itu, di dalam fonologi juga terdapat perubahan bunyi dalam sebutan dialek di dalam sesebuah negara. Aspek paling menonjol antara satu dialek dengan satu dialek yang lain ialah dari segi sebutannya. Jika dilihat dari aspek fonologi atau sebutan bahasa Melayu di Malaysia, terdapat beberapa perbezaan bunyi tertentu mengikut dialek negeri-negeri kerana bunyi-bunyi ini boleh mengalami penguguran ataupun pergantian bunyi. Seterusnya, perubahan-perubahan bunyi ini juga mempunyai satu pola yang sama. Jadi, dalam kajian ini, aspek fonologi dikaji berdasarkan lagu-lagu dialek Melayu yang telah disenaraikan seperti Apa Kono Ejang, Durian dan Berbunga. Dan yang ketiga adalah Lebaran Merah Kuning. Dan beberapa baris lagu telah diambil untuk dijadikan contoh dalam kajian ini. Contoh yang pertama adalah lagu Apa Kono Ejang dari Negeri Sembilan. Liriknya berbunyi, Apa kono ejang, komono ajo. Berdasarkan contoh baris lagu di atas, terdapat beberapa unsur fonologi di dalam baris tersebut. Contoh pertama adalah bunyi apa yang membawa maksud bunyi apa di dalam bahasa standard. Fonologi berlaku pada perkataan apa itu kerana telah berlaku penggantian bunyi a pada belakang perkataan tersebut dan digantikan dengan bunyi o untuk disesuaikan dalam dialek Negeri Sembilan. Selain itu, terdapat juga unsur fonologi pada perkataan monong kerana telah berlaku penggantian bunyi i kepada bunyi o pada perkataan tersebut. Bunyi asal perkataan tersebut adalah menong di dalam sebutan baku dan digantikan dengan bunyi monong dalam dialek Negeri Sembilan. Contoh yang kedua adalah daripada lagu Lebaran Merah Kuning dari Negeri Selangor. Liriknya berbunyi, Oi, oi, cik abang kuasa penuh ke? Berdasarkan contoh baris lagu di atas, terdapat satu contoh unsur fonologi di dalam lagu tersebut. Contohnya adalah bunyi puasa yang membawa maksud dan bunyi puasa di dalam bahasa standard. Fonologi berlaku pada perkataan puasa itu kerana telah berlaku pergantian bunyi huruf A pada belakang perkataan asal tersebut dan digantikan dengan bunyi huruf I untuk disesuaikan bunyi perkataan tersebut dalam dialek Selangor. Contoh yang ketiga adalah daripada lagu Durian Dah Berbunga dari Negeri Perak. Liriknya berbunyi, Oh koma, durian dah berbunga. Berdasarkan contoh baris lagu di atas, terdapat dua unsur fonologi di dalam lagu tersebut. Contoh pertama adalah koma yang membawa maksud dan bunyi kamu dalam bahasa standard. Fonologi berlaku pada perkataan kamu itu kerana telah berlaku pergantian bunyi A dan U pada perkataan kamu kepada bunyi O dan I pada perkataan koma untuk disesuaikan dalam dialek Negeri Perak. Seterusnya, terdapat juga unsur fonologi pada perkataan deroyek kerana telah berlaku pergantian bunyi asal pada perkataan tersebut yang berbunyi durian. Bunyi asal perkataan tersebut telah diganti daripada bunyi durian kepada bunyi deroyek dalam dialek Negeri Perak. Dan contoh yang terakhir adalah daripada lagu Durian Dah Berbunga dari Negeri Perak. Liriknya berbunyi, Moh kita minang anak dara. Berdasarkan baris lagu di atas, terdapat 3 contoh unsur fonologi di dalam lagu ini. Contoh pertama adalah kita yang membawa maksud dan bunyi kita dalam bahasa standard. Fonologi berlaku pada perkataan kita itu kerana telah berlaku pergantian bunyi A pada belakang perkataan kita kepada bunyi I pada perkataan kita
untuk disesuaikan dalam dialek negeri Perak. Seterusnya, terdapat juga unsur fonologi pada perkataan anak kerana telah berlaku pergantian bunyi asal pada perkataan tersebut yang berbunyi anak. Bunyi asal perkataan tersebut telah digantikan daripada bunyi anak kepada bunyi anak dalam dialek negeri Perak. Dan contoh yang terakhir dalam baris lagu di atas adalah dara yang mempunyai bunyi dara dalam bahasa standard. Pergantian bunyi a kepada bunyi i dilakukan pada perkataan dara membentuk bunyi baru iaitu dara dalam dialek negeri Perak. Nama saya Awang Muhammad Aiman dan saya akan membentangkan tentang sintaksis dalam dialek. Sintaksis atau dalam perkataan lain, pencampuran kod adalah fenomena biasa di dalam kalangan masyarakat yang bercakap lebih daripada satu bahasa. Hal ini biasanya berlaku di Malaysia kerana terdapat kepelbagaian bahasa dan dialek seperti bahasa Melayu, Cina, Tamil dan dialek suku dan tempatan. Oleh itu, dalam kajian ini, aspek sintaksis dikaji berdasarkan dua buah lagu daripada lagu-lagu dialek Melayu yang telah disenaraikan, iaitu Pesta Pinang Sungai Nibong dan Original Sabahan. Contoh pertama daripada baris lagu Pesta Pinang Sungai Nibong, iaitu Mailah Sini Pulau Pinang Menanti. Berdasarkan daripada contoh baris lagu di atas, terdapat unsur sintaksis di dalam baris tersebut, iaitu daripada perkataan Mailah Sini yang bermaksud asal datanglah ke sini yang disebut dalam dialek masyarakat Pulau Pinang. Sintaksis yang berlaku dalam baris lagu tersebut adalah disebabkan penggunaan dialek Pulau Pinang dicampur dengan perkataan asal bahasa Melayu di dalam satu ayat. Contoh kedua daripada baris lagu Original Sabahan, iaitu baru kau mau percaya dengan kata-kataku. Berdasarkan contoh baris lagu di atas, terdapat unsur sintaksis iaitu baru kau mau percaya yang membawa maksud asal sekarang kau sudah percaya yang disebut di dalam dialek masyarakat Sabah. Sintaksis yang berlaku adalah kerana pencampuran dialek Sabah dan bahasa Melayu dalam satu ayat. Makna leksikal. Makna leksikal merupakan denotatif atau tersurat. Dalam arti kata lain, makna yang tersurat, makna umum, makna leksikal atau makna kamus. Makna leksikal atau makna kata merupakan satu subsiding linguistik yang merujuk kepada kajian tentang apa yang ditujukan atau apa yang dimaksudkan oleh sesuatu perkataan dalam suatu bahasa. Makna-makna perkataan yang terdapat di dalam kamus tersebut sebagai makna leksikal, iaitu makna perkataan itu sendiri tanpa melibatkan penggunaan dalam ayat. Oleh itu, kamus menjadi pegangan dan rujukan penting bagi penutur sesuatu bahasa. Dalam Kamus Dewan 1 edisi keempat mendefinisikan leksikal sebagai perkataan atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa. Okey, lagu yang mempunyai ciri-ciri leksikal ialah lagu Original Sabahan daripada negeri Sabah. Liriknya ialah Odoi sayang kau mau saya sikut. Berdasarkan lirik lagu tersebut, penggunaan perkataan sikut untuk menggantikan perkataan angkut dalam lirik tersebut. Penggunaan perkataan sikut diambil daripada masyarakat Kadazan Dusun di Sabah untuk menyatakan bahawa angkut atau bawa. Ini menjadikan aspek leksikal digunakan dalam lirik tersebut, iaitu perkataan sikut yang bermaksud angkut atau bawa dalam bahasa yang formal. Ini menunjukkan bahawa ciri-ciri leksikal terdapat di dalam dialek Sabah. Seterusnya lagu
Sumandak Sabah dari negeri Sabah, iaitu lirik dia Sumandak Sabah mana kau mau cari. Berdasarkan lirik tersebut, penggunaan perkataan sumandak untuk menggantikan perkataan perempuan dalam lirik tersebut. Penggunaan perkataan sumandak diambil daripada masyarakat Kadazan Dusun di Sabah untuk menyatakan bahawa perempuan. Ini menjadikan aspek leksikal digunakan dalam lirik tersebut, iaitu perkataan sumandak yang bermaksud perempuan dalam bahasa yang formal. Ini menunjukkan bahawa ciri-ciri leksikal terdapat dalam dialek Sabah. Selamat pagi semua, nama saya Aku. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang semantik dalam dialek. Apa tu semantik? Semantik merupakan bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Manakala perkataan sama tetapi maknanya berbeza mengikut pemahaman masyarakat. Contoh 1. Poila mandi hari dah tinggi. Lagu Apa Kono Ejen dari Negeri Sembilan. Berdasarkan lirik lagu tersebut, penggunaan ayat Harida tinggi untuk menggantikan ayat Harida siang dalam lirik tersebut. Penggunaan ayat Harida tinggi diambil daripada lagu masyarakat bagi Negeri Sembilan untuk menyatakan bahawa Harida siang. Ini menjadikan aspek semantik digunakan dalam lirik tersebut, iaitu ayat Harida tinggi yang bermaksud Harida siang dalam bahasa yang formal. Ini menunjukkan bahawa ciri-ciri semantik terdapat di dalam lagu ini. Contoh kedua, Menhalap belas orang di sini, lagu joget tali lenggang dari negeri Pahang. Berdasarkan lirik lagu tersebut, penggunaan ayat Menhalap belas orang di sini untuk menggantikan ayat harapkan kasih budi orang dalam lirik tersebut. Penggunaan ayat Menhalap belas orang di sini diambil daripada lagu masyarakat negeri Pahang untuk menyatakan bahawa harapkan kasih budi orang. Ini menjadikan aspek semantik digunakan dalam lirik tersebut, iaitu ayat Menhalap belas orang di sini yang bermaksud harapkan kasih budi orang dalam bahasa yang formal. Ini menunjukkan bahawa ciri-ciri semantik terdapat dalam lagu ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang morfologi. Pertama sekali, apa itu morfologi dalam dialek geografi? Morfologi bermaksud ilmu ataupun pengetahuan tentang pembentukan kata. Jadi apa yang dibincangkan dalam aspek morfologi ini? Dalam morfologi, kita akan membincangkan tentang pengimbuhan kata dan kata penentu. Okey, so kita dah belajar macam mana kita nak faham, kita belajar tentang apa itu morfologi, apa yang dibincangkan dalam morfologi. So macam mana kita nak kenal satu ayat itu mempunyai unsur morfologi. Morfologi ataupun pembentukan kata ni dapat dikenal pasti melalui penambahan dan pengguguran imbuhan tertentu dalam bentuk-bentuk perkataan Melayu, bahasa Melayu standard. Selain itu, kita dapat juga kenal morfologi ini melalui dan dalam bahasa Kelantan kita sebut perabih. Maknanya kan tu kita gugurkan perkataan imbuhan tu. Okey. Selepas membincangkan contoh morfologi dalam ayat yang senang difahami, saya nak membincangkan contoh morfologi dalam dialek lagu. Contohnya lagu dari Anak Perlis dari negeri Perlis yang berbunyi kona kok tu, kona kok ni, idak berjerembak juga. Dalam lirik lagu ni ada perkataan kona dan berjerembak yang terbentuk daripada cara macam mana orang di Perlis berkomunikasi. Jadi menyebabkan ia terdapat unsur morfologi. Lirik lagu kedua saya ambil daripada Apa Kono Eja dari Negeri Sembilan yang berbunyi nakkan nak orang tak payah berduit, yang mempunyai unsur kependekan kata daripada perkataan nak dan tak. Nak ni berasal daripada perkataan anak dalam bahasa Melayu standard,
dan tak pula berasal daripada perkataan tidak dalam bahasa Melayu standard. Jadi apabila ada unsur kependekan kata dalam lirik lagu ni, dia merupakan unsur morfologi. Okey, sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada kajian ini ialah lagu-lagu yang telah kami kaji dinyanyikan dalam logat kumpulan masing-masing yang menjadi petanda untuk mengetahui akan dari mana kumpulan atau kelompok tersebut berasal. Lagu rakyat dicipta kerana pelbagai fungsi dan sebab yang merupakan cerminan kehidupan masyarakat atau perkataan lain sebagai alat untuk mengucapkan perasaan seni masyarakatnya berdasarkan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, kami telah melakukan analisis aspek beberapa daripada buah lagu tempatan yang mempunyai dialek masing-masing. Dapatan analisis daripada kajian ini menunjukkan terdapat pelbagai aspek beberapa dialek di dalam beberapa buah lagu tempatan. Hasil analisis yang dijalankan turut membantu kami mengenal pasti aspek penggunaan bahasa yang terdapat dalam lagu-lagu tersebut. Aspek yang kami dapati adalah seperti fonologi, semantik, leksikal, morfologi dan sintaksis. Setiap aspek membawa makna yang berbeza. Dan akhir sekali, ini adalah ringkasan makna daripada aspek yang telah kami dapati dalam kajian ini. Sekian, terima kasih daripada kami.